Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tamunya dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kehidupan serta nikmat iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk kita dapat merebut pahala sebesar Bukit Uhud kerana menunaikan solat jenazah, yang mana kata Nabi SAW, siapa yang menunaikan solat jenazah maka dia mendapat satu kirat, dan apabila dia mengiringi jenazah dia mendapat 2 kirat. Lalu satu kirat itu diumpamakan oleh Nabi SAW sebesar gunung Uhud. Jadi pagi ni Allah nak beri timbangan pahala pada kita seberat gunung Uhud. Maka Allah rezekikan jenazah itu disolatkan di sini, tidak di masjid. Jadi itulah peluang kepada kita. Kita nak dapat segunung Uhud ni bukan mudah, kerana kena tunggu orang meninggal baru kita boleh dapat. Ada ibadat yang terikat dengan waktu, ada ibadat yang dia terikat dengan sesuatu yang berlaku. Ada ibadat yang tak terikat dengan waktu. Ibadat yang terikat dengan waktu tetapi tidak terikat dengan tempat, seperti mana solat terikat dengan waktu solat fardu, ataupun puasa ini terikat dengan waktu, kena tunggu Ramadan baru boleh puasa wajib. Ada ibadat yang terikat dengan tempat dan waktu. Haji kena tunggu masuk waktu dia, lalu kemudian kena berada di tempat yang betul, iaitu di tanah haram. Tak boleh walaupun dah masuk waktu haji kita buat haji di Bangi, tak sah. Jadi ada ibadat yang tak terikat kepada apapun. Zikir tak terikat pada waktu, tak terikat pada tempat. Kita nak selawat tak terikat pada waktu dan tak terikat pada tempat. Tadi kebetulan subuh tadi saya berkuliah pun berkisar tentang satu kata-kata yang menyebut kematian adalah tazkirah diam tetapi membekas di dalam hati. Kita pergi ziarah orang sakit, sebenarnya kita telah ditazkirahkan oleh mayat. Apa tazkirahnya? Tazkirahnya mengingatkan kita pada akhirat. Tazkirahnya mengingatkan kita bahawa itulah pengakhiran kita kelak, yang kita akan hadapi. Jadi maka dengan sebab itu kita telah berkuliah tadi, kuliah duha dah tadi. Jadi maka dengan sebab itu muslimat yang dirahmati oleh Allah, jadi insyaAllah kita sambung pengajian kita. InsyaAllah pagi ni kita habis jam 11 pagi saja. Jadi jangan gelisah. Beritahu siap-siap. Takut nanti gelisah duk tengok jam bila ustaz habis. Lauk tak beli lagi, masak tak masak lagi. Kenduri memanggil lagi. Saya pula ada orang nak temu juga masuk tahfiz. Jadi insyaAllah kita sambung pengajian kita pada nasihat yang ke-9, titipan nasihat daripada Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Moga Allah merahmati beliau dan kita mendapat barakah dan manfaat daripada nasihatnya, insyaAllah. Amin. Pada pertengahan surat 19, iaitu pada setelah hadis Nabi SAW, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan mudah-mudahan
Allah melindungi engkau daripada menjadi laksanakan binatang ternak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am bal hum adall, suratul A'raf pada ayat yang ke-179, yang bermaksud mereka itu laksanakan binatang, bahkan lebih sesat lagi. Maka tidak mustahil bahawa engkau berpindah dari alam dunia ini ke dalam jurang api neraka. Dan adalah diriwayatkan bahawa Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala diberikan kepada beliau segelas air sejuk. Lalu beliau memegang gelas tersebut dan terus sahaja beliau pengsan. Apabila beliau telah tersedar, lalu ada orang bertanya, kenapa tadi engkau jatuh pengsan? Beliau menjawab, tadi aku teringat akan angan penghuni neraka. Apabila nanti mereka berkata kepada penghuni syurga, an afidu alaina minal ma' atau mimma razaqakumullah, suratul A'raf pada ayat yang ke-50, yang bermaksud limpahkanlah kepada kami sebahagian daripada air yang ada pada kamu, atau apa sahaja dari rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Muslimat yang dirahmati oleh Allah taala sekalian, kita masih lagi dalam membicarakan kepentingan kita memperelokkan rohani kita. Kita mengindahkan rohani kita dengan ubudiyah, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah taala bukan sahaja memberikan kesihatan pada jasad kita, dengan kudrat dan kekuatan kita, dengan membebaskan jasad kita daripada penyakit-penyakit yang tidak kita ingini, tetapi kita memperindahkan rohani kita juga, supaya rohani kita ni sehat, rohani kita tidak sakit, rohani kita tidak tenat, dan yang paling penting rohani kita mendapat tempat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyebutkan tentang bagaimana sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az yang Allah muliakan rohnya, sehingga ketika mana rohnya kembali kepada Allah, bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat merebut untuk memikul jenazah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Lalu kemudian kata Imam Ghazali, maka moga-moga Allah Ta'ala melindungi kita. Rohani kita ni seperti binatang ternak, seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam suratul A'raf, kerana sifat manusia yang memiliki sifat seperti binatang ini adalah sifat manusia yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang sama, tetapi ayat yang lagi panjang, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami ciptakan, kami jadikan isi bagi neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyaknya katsiran, banyaknya di kalangan minal jin wal ins, dari kalangan jin dan juga manusia. Berarti ada jin yang akan masuk neraka, ada jin yang akan masuk syurga Allah. Kerana jin itu ada jin yang kafir, ada jin yang Islam. Kemudian di kalangan manusia, lalu kenapa disebabkan lahum qulubul la yafqahuna biha, kata Allah, sebab yang menyebabkan seorang itu masuk neraka Allah, mereka memiliki hati tetapi hati tidak digunakan untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada hati tetapi hati tertutup. Hati tertutup dengan kebaikan. Walaupun mata boleh melihat orang meninggal sekeliling setiap hari, tetapi hati tertutup dengan penglihatan, sehingga dia tidak mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku di sekelilingnya. Walaupun mulut dia boleh bercakap, boleh menyebut tentang apa pun dia nak sebut, tapi apabila hati tertutup, maka ini adalah musibah yang paling besar. Kemudian walahum a'yunul la yubsiruna biha, dan mereka ini juga memiliki mata, a'yun, iaitu tetapi mereka tidak melihat tanda kebesaran Allah Ta'ala. Mereka ada mata tetapi mereka butakan mata mereka. Mereka tidak melihat bagaimana Allah Ta'ala membuat banjir besar di sekelilingnya. Dia tak ambil pengajaran daripada musibah yang berlaku di hadapan mata. Dia menyaksikan hari ini, lagilah kita mudah nak menyaksikan satu musibah. Gempa bumi yang berlaku di Turki kita boleh tengok dalam YouTube hari ini. Maknanya ada orang dia mengambil pengajaran, tapi ada orang dia tengoklah gempa bumi, beratus gempa bumi itu. Dia tengoklah bencana alam, berapa banyak bencana alam, dia tengoklah seberapa banyak pun kedahsyatan yang berlaku di hadapan mata dia, tidak mengisahkannya. Ini orang yang memiliki mata tetapi
dibutakan oleh Allah matanya. Kerana apa? Kerana dalam keadaan sehingga dia tidak dapat melihat iaitu kebenaran dengan mata dia. Jadi maka dengan sebab itu kita ada mata, maka ambillah pengajaran yang berlaku di sekeliling kita. Banyak pengajaran yang Allah Ta'ala kurniakan berlaku di sekeliling kita. Tak payah tunggu jauh kat tempat orang, kat tempat kita ni banjir kilat berapa kali berlaku. Dekat Selangor ni banjir kilat berapa kali. Yang orang duk banggakan Selangor ni adalah negeri yang maju dan sebagainya. Di mana orang yang bijak dalam PPT? Di mana orang yang bijak dalam jabatan saliran? Bila berlaku banjir, semua dia membisu. Tak boleh nak buat apa sebab makhluk tak ada kuasa. Di mana orang yang dulunya rancang gini pasti tak akan banjir. Jepun yang bijak, yang boleh buat bangunan anti gempa bumi. Yang dia kata dia boleh detect sebelum berlaku gempa bumi, kami boleh detect dulu gempa bumi. Tetapi Allah Ta'ala hantar tsunami ke Jepun, tak boleh nak buat apa Jepun. Maknanya Allah Ta'ala nak suruh kita tengok, melihat negara maju yang macam mana sekalipun, saat Allah hantar kekuasaan Allah, tidak ada daya dan kudrat kita nak menghalang. Maka begitulah dengan diri peribadi kita sendiri. Kita tak ada apa yang hebat pada diri kita. Allah Ta'ala boleh ambil sekejap. Kita boleh bercakap ni kerana Allah Ta'ala yang memberikan kita bercakap. Ada orang Allah Ta'ala beri stroke, minus stroke je. Mulut renyok habis, tangan pun renyok habis, tak boleh nak buat apa. Maka dengan sebab itu, lahum a'yunun la yubsiruna biha, ada orang dia mata, dia ada memiliki mata, tetapi dia tidak melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian walahum adhanul la yasma'una biha, mereka ada telinga pendengaran, tetapi mereka tidak mendengar peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada telinga tetapi sengaja pekakkan telinga daripada mendengar laungan azan. Dengar azan, bukan tak dengar. Tapi sengaja tak nak sahut laungan azan. Sedangkan menyahut azan itu ada hadisnya. Menyahut azan itu besar fadilatnya. Kata guru saya, bila azan berkumandang, beradablah. Jangan kita sengaja memekakkan telinga kita. Ada orang bila dengar azan, dia lagi pasang muzik lagi kuat. Ada orang bila dengar azan, dia pasang TV lagi kuat. Lepas tu bila kita dengar laungan azan, tutup kita punya segala pendengaran kita dengan perkara-perkara yang lain. Dengar azan, sahut azan. Kerana pada azan itu ada kalimat la ilaha illallah yang kita kena sahut. Kata ulama, siapa yang sengaja memekakkan telinga dengan panggilan azan ketika mana dia sihat, maka bimbang takut mati saat dia tengah nazak, orang duk bisik kat telinga dia, sebutlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Takut saat itu Allah pekakkan telinga dia, dia tak boleh mengucap la ilaha illallah. Itu yang kita bimbang. Waktu kita ada pendengaran, kita sengaja buat-buat tak dengar. Maka bila Allah Ta'ala jadikan saat kita hamban sakaratul maut, takut saat itu kita ni jadi pekak nak dengar kalimat la ilaha illallah. Jadi maka dengan sebab itu, di sana orang yang disebut perangainya seperti binatang. Mereka ini bahkan mereka ada telinga, mereka tidak mendengar peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka inilah yang seperti mana binatang ternak. Binatang ni begitulah tuan. Kita kalau azan kat telinga lembu, lembu tak kata apa. Jadi kalau kita tak sahut panggilan azan, maka sama macam lembu yang tak sahut panggilan azan. Cuma lagi baik sikit lembu pada kita, lembu tak tutup telinga. Kita kalau dengar azan tutup telinga ada. Dengar azan subuh ambil bantal pekuk telinga. Maknanya mana elok lembu dengan kita, lagi elok lembu lah. Bukan perempuan lah, bukan muslimat lah. Jadi nak katanya begitulah perumpamaannya. Kadang-kadang orang jadi jahat pada, sebab itu kata Allah balhum adall. Kadang-kadang mereka ni lebih sesat daripada binatang. Tu yang duk potong wire speaker mic masjid surau tu orang. Dia ada satu kes dekat hari tu berlaku dekat area belah Setia Alam. Dia potong wire speaker surau. Sebab azan kuat sangat. Dia potong wire speaker. Bukan beruk buat kerja, oranglah buat kerja. Yang buat kerja orang. Sebab tu bila manusia jahat macam binatang, bahkan lebih teruk. Yang buang anak orang, bukan anak lembu yang buang.
Jarang kita jumpa anak lembu luar nikah jumpa dekat surau. Oi, kalau ada anak lembu, kita pun berebut nak ambil mahal lembu ni. Yang jumpa anak orang, yang duk buang anak orang. Jadi begitulah, anak duk bunuh mak, tak ada lagi binatang yang bunuh mak lagi, tak ada, melainkan manusia. Sebab tu manusia bila jahat-jahatnya mengatasi jahatnya binatang. Maka dengan sebab itu semuanya kerana apa? Kerana roh. Kerana kita kena memperelokkan rohani. Maka kalaulah begitu sifatnya, kata Imam Ghazali, maka perpindahan manusia ke alam seterusnya adalah ke dalam jurang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali membawakan kisah daripada Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Apa kisah Imam Hasan Al-Basri? Kisah Imam Hasan Al-Basri bila dihulurkan segelas air sejuk, segelas air biasa. Lalu bila dihulurkan, maka Imam Hasan Al-Basri pegang cawan yang ada air tersebut, pingsan. Lalu setelah bangkit daripada pingsan, Imam Hasan Al-Basri ini tabi'in yang hidup setelah zaman sahabat. Imam Hasan Al-Basri, ulama Basrah. Jadi dia hidup setelah zaman sahabat. Imam Hasan Al-Basri, dia sempat dengan Khalifah Umar Abdul Aziz, dan Imam Hasan Al-Basri ini berguru dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Guru Imam Hasan Al-Basri adalah para sahabat. Ini Imam Hasan Al-Basri. Jadi orang yang masih lagi di kurun yang mulia, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Jadi ketika mana dia ulurkan air, dia pingsan, bangkit daripada pingsan. Lalu orang tanya, wahai Imam, pasal apa kamu pingsan? Dia kata, waktu aku pegang air tadi, aku teringat tentang akhirat kelak. Merayu-rayu ahli neraka mengharapkan air yang diberikan oleh ahli syurga. Kalau yang duduk dalam neraka itu adalah mak merayu pada anak dia, long bagikan air kat long mak ni, mak dahaga sangat duduk dalam neraka ni. Maka itulah gambaran dahsyatnya azab api neraka Allah Subhanahu wa taala, nak menunjukkan bahawa apabila roh seseorang itu mulia di sisi Allah, bila kita memperelokkan rohani kita, kita akan melihat di sekeliling kita itu nampak cahaya akhirat. Seperti Imam Hasan Al-Basri. Seperti ada ulama, dia masuk pasar, dia tengok ayam kena panggang, dia menangis. Kerana dia nampak akhirat, dia nampak azab Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nampak ustaz pun nampak macam roti canai dah. Lawak pula ustaz ni, nampak macam nasi Arab pula muka ustaz. Kerana maknanya kita ni banyak jiwa dunia. Orang yang jiwa akhirat, dia tengok makhluk, dia nampak akhirat. Dia tengok makhluk, dia nampak akhirat. Balik rumah tengok muka suami, teringat akhirat. Bang, saya dengan abang ni boleh duduk dalam syurga sekali ke tak? Fikir tentang akhirat. Sebab tu para sahabat mereka kalau pandang laki bini, mereka akan ingat akhirat. Di antaranya Ummu Salamah dengan Abu Salamah, dua sahabat yang paling romantik. Ummu Salamah, sahabat ni ada yang romantik. Antaranya Ummu Salamah dengan Abu Salamah, suami isteri ni. Jadi suami isteri ni, maka kata Ummu Salamah kepada suami dia satu hari, dia sayang sungguh suami isteri ni, paling rapat laki bini. Maka kata Ummu Salamah, bang, saya dengar kalaulah si suami ataupun si suami masuk syurga nanti, maka kalau suami tak kahwin lain, maka isterinya akan masuk syurga sekali dengan suami dia. Jadi saya harap abang bersumpah dengan saya jangan kahwin kalau saya mati dulu, kata Ummu Salamah. Manusia juga lah, itulah. Dia kata, bang, kalau saya mati dulu, jangan kahwin bang, biar saya nak bersama dengan abang dalam syurga. Kalau abang mati dulu, maka saya tak akan kahwin, kata Ummu Salamah. Saya tak akan kahwin, saya nak bersama dengan abang dalam syurga. Ini janji mereka, waktu mereka. Lalu kata Abu Salamah, wahai isteriku, maukah kamu taat pada perintah aku? Nak tak kamu taat pada perintah aku? Maka kata Ummu Salamah, ya. Kata, ya bang, apa dia yang nak kena saya taat? Kata Abu Salamah, kalau aku mati, kamu kahwinlah. Dia kata, kalau kamu aku mati, kata Abu Salamah, kamu kahwin. Terus Abu Salamah doa pada isteri, ya Allah, gantikanlah tempat aku dengan seseorang yang tidak menjadikan dia sedih, dan seseorang yang tidak menjadikan melukakan hati dia. Allah, sayang dia dengan cara yang begitu. Maka Allah Ta'ala takdirkan yang meninggal dahulu adalah Abu Salamah, suami mati. Allah Ta'ala takdirkan Abu Salamah meninggal.
Maka menyebabkan Ummu Salamah terlalu sedih. Kerana tak ada tempat, tak ada siapa yang boleh menggantikan tempat suaminya di dalam hati. Sekadar walaupun dia meyakini bahawa Allah pasti ganti dengan yang terbaik, tapi tak ada siapa yang boleh ganti tempat suami dia. Sehingga Allah ganti dengan orang yang lebih baik daripada suami dia, Rasulullah sendiri maksudnya. Jadi nak menunjukkan, si sahabat dia tengok isteri dia nampak akhirat, isteri tengok suami nampak akhirat, kita tengok anak nampak akhirat. Apakah anak yang sama kita berkumpul dalam syurga, terpisah di padang mahsyar nanti lagu mana kita? Tak terbayang kita bagaimana keadaan kalau perpisahan di dunia pun kita dah rasa terlalu menyakitkan. Bagaimana perjalanan kita di negeri yang kekal abadi. Semua itu dengan roh kita. Roh yang sihat akan menampakkan akhirat. Maka roh yang sakit maka terhalang daripada melihat akhirat itu sendiri. Lalu maka inilah kita nak sebutkan bagaimana kita nak menghidupkan rohani kita. Maka perbanyakkan mengingati kematian. Maka rohani kita ni akan terus subur dan hidup dengan akhirat bila kita selalu aktsar, iaitu banyakkan mengingatkan kematian. Sehingga kata ulama, kafa bil maut, cukuplah kematian itu sebagai mau'izah, iaitu sebagai peringatan bagi orang yang hidup, iaitu kematian. Ini yang diingatkan oleh para ulama. Kita kalau kita rasa kita ni jauh, Allahumma salli ala Muhammad, jauh daripada akhirat, cara yang paling mudah banyakkan ziarah orang mati. Itu cara paling mudah. Cara paling ampuh, ziarah orang yang kita kenali yang meninggal dunia. Susah orang nak jumpa orang mati, ziarah kubur. Itu cara yang paling cara yang paling ampuh untuk kita memberikan kesan. Kerana kematian itu mengingatkan perjalanan kita yang kekal abadi. Baru hidup rohani kita, baru rohani kita tidak akan mati. Saya kebetulan yang pergi haji itu duduk satu hotel dengan Ijam Medicine. Kenalah Ijam Medicine. Orang lama mungkin kenal artis rock. Dah saudara Ijam. Dan lagu dia pun terkenal, jika pergi ni mencari-cari. Tak boleh nyanyi panjang lah. Aku Ijam tak boleh cari makan. Jadi saya duduk satu hotel dengan dia, sembang dengan dia, saya tanya Abang Ijam, macam mana boleh berubah jadi macam ni? Tu saya tanya, apa yang terdetik yang boleh berubah daripada satu dunia artis yang orang kenal, pakai seluar pendek dengan apa semua sekali, dengan apa hiburannya, apa yang menyebabkan boleh terdetik hati nak berubah? Dia kata kematian itu ya. Dia kata waktu dulu dia kata, Ustaz saya hafiz Quran. Ijam ni dulu dia kata dia hafal beberapa surah-surah pilihan dalam Quran. Dia sempat hafal Yasin, dia hafal. Sebab ayah dia tu imam, mak dia ustazah. Ayah imam, mak ustazah. Bukan. Dia kata saya Ustaz dibesarkan dengan suasana marhaban, dengan suasana berjanji, mengaji Quran. Tiba-tiba Ustaz, hanya satu benda je. Waktu saya mengaji di rumah saya, jiran pakai pasang lagu rock, dia kata. Saya mengaji kat rumah, jiran pasang lagu rock, kuat pula tu, dia kata. Jadi terailah cuba-cuba nak nyanyi waktu mak ayah tak ada. Bila menyanyi saya perasan suara saya sedap Ustaz, dia kata. Ini cerita dia. Menyanyi rasa seronok pula. Rasa seronok. Yang pada waktu tu mak dia ni niat nak hantar dia ke tahfiz pondok. Jadi dia ni mulalah mengelak. Dia kata pada mak dia, mak kalau Ijam cari duit sikit untuk tampung pengajian kat bandar ni okey juga, mak dia kata. Maka mak dia benarkan. Pergilah dia hidup di bandar. Itulah permulaan dia terjebak dengan benda ni. Buat lagu, menyanyi apa semua sekali. Ringkas cerita dia kata, Ustaz, mak saya tak reda dengan saya punya kehidupan. Mak saya tak pernah reda. Doa siang malam. Batulah mak jangan tinggal doa. Jahat macam mana anak, jangan sumpah selama. Teruk macam mana, ini ujian. Dan ayah dia cukup bersangka baik. Ayah dia kata kat mak dia, dia kata ni ujian sebab kita ustaz, sebab mak ni ustazah ni ujian untuk ustazah. Yang selama ni kita rasa dengan kita anak kita jadi baik, sekarang Allah uji kita. Macam mana kita nak handle anak kita yang macam ni? Doa lah, jangan putus asa berdoa. Jadi sebab tu ujian orang datang mari kuliah ni lain dengan orang tak datang kuliah. Jadi Allah Ta'ala nak tengok pengaduan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia kata, Ustaz, saya terjebak sampai saya terjebak jadi beach boy. Beach boy duduk di pulau.
tahulah kerja beach boy macam mana, bukan pakai jubah. Jadi dia tu jaga di Pulau Perhentian. Pulau Perhentian masa tu dia kata dia kerja sebagai beach boy. Jadi waktu tu tak saya kira lah, dia kata Ustaz, maksiat apa semua saya buat, dia kata. Jadi dia kata Ustaz, sampailah Allah Ta'ala takdirkan, dia kata di pulau tersebut Allah nak beri hidayah, takdir ada seorang ulama datang ke pulau tersebut, iaitu almarhum Datuk Ishak Barum, bekas kita punya mufti kita. Datuk Ishak Barum datang. Tak pernah, jarang-jarang waktu tu ulama datang ke pulau, Allah Ta'ala takdir Datuk Ishak ni mungkin dengan family dia ada nak makan angin macam tu. Jadi dia aura, dia orang alim ni, saya rasa nak pergi dengan dia. Dan waktu tu saya minta dengan Datuk Ishak, saya kata Ustaz, boleh tak beri saya satu nasihat? Dah waktu tu Datuk Ishak dia baca satu ayat je, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Sehingga satu ayat itu saya tak boleh tidur 3 hari 3 malam. Ni nak kata ni hebat kalam ulama. Orang soleh ni dia hebat, walaupun ayat tu kita selalu dengar, tiap-tiap waktu kita dengar. Tapi kalau ulama yang sebut setiap yang hidup pasti akan mati, maka saat itu dia kata dia tak boleh tidur. Dia kata Ustaz, saya teringat mak saya kat kampung. Maka saya kata, saya kira inilah makpunya doa seorang ibu. Makpu doa seorang mak. Saya terus minta dengan bos saya nak balik kampung jaga mak. Saya balik, saya minta ampun dengan mak saya. Waktu tu dia kata Ustaz, saya buka balik Quran surah Yasin. Dia cerita pada saya, dia kata Ustaz, saya lakonkan balik bagaimana saat saya nak baca surah Yasin. Tak boleh nak sebut Yasin. Walhal itu surah saya hafal satu ketika dahulu. Masa tu dah umur 30 lebih, kat 40 tahun dah. Waktu dia mula-mula nak berubah tu, dia buka balik Quran Yasin, dia nak baca gagak, menitik air mata dia. Bagaimana dosa dia telah mengadamkan kebaikan yang telah dia buat selama ni. Allah, dia mula belajar Quran balik dengan ayah tu. Bertahun-tahun dia belajar Quran balik dengan ayah. Jadi nak katanya, hati manusia dia akan hidup bila ingat mati. Dia kata, saya Ustaz, bukan tak nak kembali padanya, saya takut sangat. Dia kata, saya takut sangat, takut saya mati, Allah matikan saya dalam keadaan saya tengah menyanyi. Itu yang dibimbang. Gegar Wagansa, tahu Gegar Wagansa punya program? Yang ajak penyanyi optai-optai masuk rancangan dia. Dia kata Ustaz, kru Gegar Wagansa telefon dia berkali-kali, pujuk suruh Banjar masuklah, dia kata. Banjar ramai follower. Kalau Banjar masuk meletup kita punya rancangan ni. Siri 1 ajak, siri 2 Gegar Wagansa ajak lagi, siri 3 ajak, semua dia tolak. Dia kata hati membuat-buat Ustaz nak ni, tapi saya fikir takut tengah tu lah Allah ambil nyawa saya. Dia kata dia fikir tu je lah. Kalau saya tak fikir mati Ustaz, tak tahulah. Saya fikir mati tu je. Jadi maknanya kita ni hati kita nak hidup rohani kita nak hidup, selalulah ingat mati. Macam mana kita nak mati, begitulah kita hidup di dunia ini. Karena manusia itu dia pasti akan teruji dengan saat ketika mana dia hidup. Maka orang yang memikirkan tentang kematiannya, maka dia akan mula berfikir untuk kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu hati yang hidup ini, selalu saya sebut pada jemaah, iaitu jangan pernah putus dengan walau apapun ibadat yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Kita jahat macam mana pun hidup kita ni, pastikan ada satu amalan yang kita istiqamah, yang jangan kita tinggal, sunnah Nabi yang jangan kita tinggal. InsyaAllah Allah Ta'ala akan ubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Ini selalu saya sebut, kita jahat macam mana pun mesti ada benda yang kita tak tahu. Contoh selawat, istiqamahlah selawat walaupun kita banyak buat maksiat. Walaupun kita banyak buat, ada orang dia baca Quran, bacalah Quran walaupun dia banyak buat maksiat, terus baca. Jangan ada amalan yang kita tak buat langsung. Seperti mana dalam satu kisah disebutkan oleh ulama, bagaimana kisah seorang perompak, ketua pencuri, ketua perampok, ketika mana dia merompak satu rumah dengan kru-kru rompakan dia ni. Lalu kemudian dekat dengan waktu maghrib, ketua perompak tanya, bila masuk waktu maghrib? Dia tanya anak buah dia, masuk waktu bila masuk? Dia merompak rumah orang. Dia tanya bila masuk waktu maghrib? Takut tak sempat nak buka puasa.
Ini cerita betul ni. Ni cerita ni disebut oleh para ulama. Jadi tuan rumah ni dengar, jadi pelik ketua puan puasa sunat. Jadi tuan rumah jumpa dengan, cakap dengan ketua puan, "Wahai, berhentilah kamu puan, aku tengok kamu ni baik. Siap boleh puasa sunat lagi ni, bukan jalan-jalan orang ni. Berhentilah kamu daripada merompak," kata tuan rumah ni lah. "Berhentilah kamu daripada merompak. Bertaubatlah kamu pada Allah." Kata ketua puan, "Minta maaf, aku tak boleh berhenti mencuri. Kerana mencuri ni memang tabiat aku. Puasa sunat pun tabiat aku juga," dia kata. "Dua-dua tabiat aku." Jadi kita bukan tak pernah dengar orang mencuri ada puasa sunat. Sehinggalah beberapa tahun kemudian, kata ulama, tuan rumah ni waktu dia pergi haji, dia nampak ketua pompok pergi haji juga. Buat haji sekali. Jadi bertanya tuan rumah, "Apakah kamu telah meninggalkan kerja mencuri kamu?" Lalu kata ketua, "Ya, aku sudah bertaubat pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala." "Apa sebab yang menyebabkan kamu ni berhenti mencuri?" "Sebab puasa sunat yang tak pernah aku tinggal." Itulah yang mengubah kehidupan aku sikit demi sikit. Maknanya kita paling-paling tidak ada amalan sunnah yang kita jangan tinggal. Tak kira lah walaupun kecil amalan sunnah. Termasuklah sekecil amalan sunnah itu, kita ni orang yang jaga, selalu duk jaga kanan kiri, tangan kanan tangan kiri, selalu jaga. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, langkah masuk surau tak kaki kanan, keluar nanti kaki kiri. Pakai selipar pun ikut sunnah, masuk kaki kanan dulu baru kaki kiri. Sampai di rumah, lepaskan yang kiri dulu baru yang kanan. Masuk dalam rumah, kanan. Hanya kanan kiri sahaja kita duk jaga. Tapi mulut mengumpat. Sambil-sambil nak pergi rumah, nak pergi membawang tu, dia duk fikir lagi, kanan lah sunnah. Nak pergi membawang tu. Nak pergi mengumpat, tapi dia fikir lagi ikut sunnah Nabi. Barangkali dengan sebab itu Allah Ta'ala selamatkan kita daripada mati su'ul khatimah. Allah Ta'ala bebaskan kita sebab ada sunnah yang lekat dengan kita. Allah selamatkan kita, ubah hidup kita. Jadi sebab itu paling-paling tidak ada sunnah yang lekat dengan kita, sunnah yang kita tak tinggalkan. Termasuklah berselawat. Selawat. Walaupun kita ni ibadat kurang, walaupun kita ni banyak cacat jela, aurat tak tutup sempurna, selawat je lah, tak apalah. InsyaAllah barangkali ada sebab keberkatan sunnah itu yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menghubungkan kita dengan Nabi SAW, yang menyebabkan kita sentiasa rohani, kita sentiasa terhubung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka dengan sebab itu, maka menghidupkan nasihat yang ke-9 ni, menghidupkan rohani kita dengan berbuat bekalan akhirat, iaitu dengan kita mengambil seberapa banyak, iaitu kebekalan-bekal kita di atas dunia ini. Jangan kita luputkan, kuburkan amalan-amalan sunnah yang walaupun kecil pada pandangan kita. Termasuklah kita ni nak dapat pahala pada setiap waktu, mudah kita nak dapat pahala. Saya duk perasan kalau duk bawa tutup guru orang alim ni lah. Hatta dalam kereta saya duk perasan, bila kita tunggu nak bawa kereta, tutup guru ni kalau dia naik kereta, satu dia langkah kaki kanan, kemudian yang kedua dia beri salam, Assalamualaikum. Dia masuk kereta, dia beri salam. Yang benda ni kita rasa janggal kalau orang masuk beri salam. Biasa masuk rumah beri salam, dia masuk kereta beri salam. Satu, dia nak ajar apa pada kita? Dia nak ajar duduk di mana pun kita boleh memilih untuk dapat pahala ke tak nak dapat pahala. Yang tak duduk di mana pun. Jadi kita boleh pilih kita duduk di mana ni. Kalau kita jumpa orang, kita boleh pilih nak dapat pahala, kita senyum pada orang, kita beri salam. Tak nak dapat pahala, buatlah muka sombong kita. Maka tetap kita kena hadap benda yang sama. Dan orang yang beriman, dia sentiasa memikirkan bekalan akhirat. Untuk dia mendapatkan seberapa banyak timbangan amal, walaupun hanya melakukan perkara-perkara sunat. Antara perkara sunat yang hari ini ramai sangat orang tinggal, iaitu ketika mana mengambil air sembahyang, yang kata Nabi SAW, iaitu dengan menyapu pada kesemua kepala, bahagian kepala. Ini ramai orang tinggal ni. Kita kalau ambil wuduk, basahkan tangan kita ni yang diajar oleh para ulama. Lalu dah basahkan tangan kita, waktu kita nak basuh bahagian kepala kita ni, biasa kita basuh macam mana? Macam tu lah. Itu mazhab orang Melayu kita lah. Yang sepatutnya sunatnya kita ambil, urutkan sampai ke belakang ni, dah patah balik ke depan ni. Ratakan pada semua rambut. Pasal apa? Satu helai rambut yang terkena air wuduk itu
lebih mahal daripada dunia dan segala isi. Agak-agak berpelai rambut atas kepala kita. Yang kita terluput daripada mendapat kebaikan. Rambut kita terluput daripada mendapatkan. Kita menafikan hak rambut kita untuk mendapatkan pahala. Walhal jutaan rambut atas kepala kita. Walau mudah aja saya bukan apa pun. Jadi sebab tu orang Melayu kita dia kata, "Alah ustaz, 3 helai cukup lah," dia kata. 3 helai rambut. Tu kalau pergi Mekah tu nak kenal orang Melayu mudah, dia tengok cara ambil wudu. Kalau yang duk basuh jambul saja tu Melayu tak tanya Melayu. Memang confirm Melayu. Kata guru saya, di akhirat kalau nak kenal orang Melayu pun mudah. Tengok yang ada cahaya 3 urat rambut, tu Melayu lah tu. Kan anggota wudu kita ni bercahaya di akhirat kelak. Seberapa banyak kita nak rambut kita bercahaya, banyak itulah kita kena sama. Jadi kalau basuh jambul saya bercahaya, belakang hitam tak bercahaya. Jadi maka sebab itu banyaknya kita punya ada bekalan akhirat yang kita terluput di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita takut fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah di antara nasihat yang ke-9, supaya mempersiapkan kehidupan kita untuk melakukan bekalan-bekalan akhirat. Dan insya-Allah akan datang kita akan sambung pada nasihat yang ke-10 tentang kelebihan beribadah di waktu malam. Jadi setakat itulah saja daripada saya pada pagi yang mulia ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah yang kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya insya-Allah beberapa hari lagi saya akan berangkat pergi ke Fatani untuk sampaikan bantuan untuk pondok Tuan Guru Babeli Sekam, salah seorang ulama yang selalu duduk mari mengajar kat masjid wilayah. Babeli ini selalu mengajar kitab akidah. Kalau di wilayah persekutuan tu, di masjid wilayah tu sebagai rutin. Babeli dah lama dah dia mengajar. Ada ulama ahli sunnah gitu. Jadi baru ni saya dapat daripada gambar WhatsApp anak murid dia. Yang pondok dia terlalu uzur, tapi dia diam, dia tak pernah minta sumbangan. Dia diam. Jadi saya ambil inisiatif. Saya kumpulkan duit daripada jemaah-jemaah saya. Saya sampaikan sendiri kepada pihak Babeli. Jadi kalau siapa yang nak menyumbang untuk musola perempuan dia ni, hari ni je saya buka. Hari ni je saya buka. Sebab nanti saya nak tukar pada duit bak, saya nak pergi hantar terus direct kepada Babeli. Jadi itu yang saya niat nak bantu dia lah. Sebab dia uzur sangat, kayu buruk habis. Musola tingkat atas, tingkat bawah dia buat dengan semin lama, tingkat atas tu dibuat dengan kayu. Jadi itulah saya pergi hantar sendiri. Moga-moga dapatlah meringan beban. Sebab dia tak pernah beritahu. Yang saya dapat tahu ni pun daripada anak murid dia. Daripada anak murid dia. Jadi kita tolonglah. Moga-moga berkat. Dia juga adalah guru saya juga. Jadi sebab tu saya usahakan juga untuk bantulah, untuk dia punya ringankan bebanan, insya-Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Ya Allah, Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada pagi ini, ya Allah, himpunkanlah kami di akhirat dalam surga firdaus tanpa hisab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Inna wa minkum taqabbal.